slide saya kan? Nampak sir. Nampak ke? tu. Nampak slide saya kan? Tapi kecil. Nampak kecil? Kalau saya besarkan sikit boleh tak? You nampak saya punya, saya share. Window. Boleh nampak? Boleh sir. Besar tak? Besar, yang ni okey. Okay, silap tadi. So kita could we have discussed about the Gauss Seidel? Masalah ni. Okay, we have discussed about Gauss Seidel solution, and then now today we try to look at the masalah ni. Okay, we try to look at line flow and losses. So when we have solve the solution, we have get the solution for the voltage dan juga angle dekat bus tu. Untuk select bus kita cari P dengan Q, G. Untuk load bus kita cari voltage dengan angle dia. Dekat PV bus kita cari, ni untuk select bus, ni untuk PQ bus. Dekat PV kita kena cari Q dengan angle kan. Bila semua ni dah dapat, kita kena cari the line flow solution. Okay. So after the alternative solution of bus voltage, the next step is to compute the computation of the line flow and losses. Yang ini kita pakai pi model. Okay. So at this bus, this is sending end bus. This one is receiving end. Yang ni you dah belajar dekat EPS kan? Dekat EPS model yang type of transmission line kan? You ada short, you ada medium dan you ada long. Normally kita akan refer pada medium lah. Medium kita panggil ataupun nama lain dia kita panggil pi model. Sebab bentuk dia dalam bentuk pi. Okay, never mind. We just take a look at this particular bus. So bus, macam saya kata sebelum ni, IJ meaning that the current from I to J. IJI, the current flow from bus J to I. To I. Okay, so yang kat sini dia buat saja, dia letak, dia bagi nama I line, IL. Dan juga dekat sini dia ada, kita panggil dia punya self admittance. So kita ada YI0 dan juga current akan flow sini lah. So using KCL, bus ni kita boleh show sebagai not, current masuk must be equals to the current keluar kan. So from this equation, IIJ equals to I line plus I0. Yang mana dia ialah, nak cari IIJ ialah, ni ada plus minus voltage, plus minus VI, plus minus VJ. So kita akan dapat VI minus VJ darab dengan Y lah. Sekarang kita dah tukar kita punya Z kepada Y kan. Jadi kalau Ohm's theory nak cari current ialah V bagi dengan Z. So since we know that Z, 1 over Z equals to Y, so that's why you dapat I equals to VY. Okay, so that's why kat sini V1, VI tolak VJ, VI tolak VJ darab dengan YIJ. So ada current flow sini.
And then you kena tambah dengan internal lah. Internal dia ialah I0 ni kan. So ini ada voltage VI darab dengan YI0 lah. So kalau masuk. So dapat this equation. Okay. Similarly, kalau kita analisis daripada J ke I. Okay, daripada J ke I. So samalah, dia sebenarnya ialah kalau kita tengok sini I line ni maknanya I daripada I ke J kan. So bila you nak analisis daripada J ke I, dia ialah arah current ke sana. Bila arah current ke sana, dia ialah negative I line lah. So that's why dapat kat sini. Negative I line plus YIJ0. So dia ialah YIJ, VJ tolak VI. Terbalik lah. Kan? VJ tolak VI darab dengan YIJ. Tambah YJ0, VJ. Ni kat equation nombor 2. So daripada sini you boleh cari you punya complex power. Since kita tahu dah kita punya VI, kita tahu dah kita punya VJ, kita boleh cari kita punya complex power flow. Biasanya kita assume dalam bentuk S lah. S equals to VI conjugate. So kalau SIJ dia ialah VI darab dengan IJ conjugate. So that's why kita akan dapat macam ni. Untuk cari the current ataupun the power, apparent power from I to J, SIJ. Apparent power from J to I is SGI. So meaning that voltage darab dengan current conjugate. So when we substitute this equation into this equation, so you gantikan you punya current, bukan, terbalik. Equation 2, equation 1 masuk dalam equation 3, you akan dapat yang ni. So you get SIJ equals to VI minus VJ conjugate YIJ conjugate. Ni semua conjugate kan, sebab I kan. Ni sebab ni current ni. VI kita conjugate kan. So semua conjugate, and then you boleh besarkan lah. You boleh what you can do is you kembangkan lah. Oh tak, dia dah buka dah ni. Dia sudah dapat VI minus VJ conjugate YIJ darab dengan VI square ni sebab kat sini darab kan. VI darab dapat VI square lah. So sama juga untuk JI pun sama, you akan dapat value yang sama. Value macam ni. So bila dia dapat SIJ dengan SJI, you boleh cari line losses. Yang mana you kena tambah SIJ plus SJI. So line losses SL ataupun losses dia ialah SIJ plus SJI. Okay, you akan dapat loss directly. Kalau you guna, dan tapi ini betul, is true for real power lah sebenarnya. Untuk reactive power dia kadang ada complicated sikit. Tapi tak apa, kita tak tengok pun reactive power secara detail sebab at this level you tak tengok in term of reactive power control, tak apalah. Kita akan tengok dia power je lah, loss. Sebab sebenarnya bila reactive power tu dia agak complicated. Kalau you ingat, kalau kita belajar pasal loss, you boleh dapat, you boleh tahu kan loss tu ialah kita boleh guna sama ada equation yang ini atau kalau you ingat dulu dia pakai I square Z kan, atau I square R lah. So kalau I square Z ni you cari current, you cari Z, kita tahu dah I square Z, you akan dapat real tu jawapan sama tapi reaktif tak berapa, kadang-kadang tak dapat sama. Due to tengok kalau you punya sistem tu reactive element ni macam mana lah. Sebab reactive element ni dia quite complicated sebab dia melibatkan imaginary number. So dia boleh positif, dia boleh negatif. So tapi kalau you tengok log flow, kalau you beli buku hadis sadat, ni you boleh dapat lah. You boleh dapat MATLAB program dan dia
MATLAB program dia guna style ni lah. Dia tambah SIJ plus SJY. Tapi kalau you pergi dekat Math Power, you download Math Power. Math Power ni macam saya tunjuk minggu lepas, dia ialah powerful toolbox guna MATLAB. Bila dia cari law, dia tak pakai SIJ plus SJI, dia pakai yang ni. So yang ini dia assume lagi tepat lah analisis. Tapi tak apa, untuk you punya level kita pakai yang ni pun boleh. Yang ni je lah, simple. Boleh lah? Okay, let's take a look example lah. Kita buat example terus. Kita start balik, so you boleh refresh balik guna Gauss-Seidel method yang kita dah belajar hari Isnin itu. Seperti saya kata tadi tu, bila Gauss-Seidel, kalau bus dalam sistem tu hanya ada satu select bus, yang lain ni PQ bus, dia agak simple. Tapi bila ada PV bus, dia complicated sikit, dia ada guna equation tu kan. So kita tengok contoh ni. So we have 3 bus system, bus 1, bus 2 dan bus 3. Yang mana bus 1 ialah slack bus, bus 2 ialah PQ bus, bus 3 pun PQ bus. Yang mana kita ada ni Z12, Z13, ni Z32. Soalan dia, semua ni diberi dalam bentuk line impedance dalam 100 MVA base. We use 100 MVA base. So using Gauss-Seidel method, determine the phasor value of the voltage at the load P bus 2 and bus 3 accurately to 4 decimal places. Okay, you kena cari voltage dekat bus 2 ni dengan angle ni V2, V3, theta 3. And then find the slack bus real and reactive power. Maknanya you kena cari PG1 plus JQG1. And then you determine the line flow and losses. You kena cari line flow, maknanya line flow kat sini lah, S12 berapa, and then S21 berapa, S13 berapa, S31 berapa, S32 berapa, S23 berapa. Daripada situ you boleh cari loss berapa. Dan yang akhir sekali, construct a power flow diagram showing the direction of the line flow. So this is the complete question of load flow solution. Okay, dia adalah complete question lah. Maknanya you kena cari setiap bus punya voltage dan angle untuk PQ bus. Kemudian cari slack bus dan real and reactive power kat slack bus. Kemudian cari line flow pada setiap line. Kemudian cari loss. Kemudian you kena construct balik gambar raja ni, macam mana power flow solution tu terjadi. Boleh? Yang ni kena buat sekali je. Kena buat sekali sama-sama, sebab kalau you tak buat, biasanya kalau you tengok saja, you tak pegang kalkulator, bila periksa nanti you dapat jawapan yang lain daripada saya. Okay, first sekali kita kena tukar kita punya line impedance daripada Z kepada Y. Ingat saya kata itu kan, kalau Gauss-Seidel tak perlu buat Y bus. Tapi kalau you buat pun tak apa, kalau soalan minta buat pun tak apa. Sebab dekat equation tu ada equation, kalau equation yang diberi dalam final, dalam periksa, diberi dalam Y bus. Maknanya in term of equation tu dia letak tolak. Kalau you pakai Y kecil dia akan tambah, jangan confuse lah. Aku tengok contoh ni ya. Kemudian you need to obtain loads expressed in per unit at PQ bus. So yang pertama sekali you tukar dalam bentuk Y, ni Y12, ni Y13, ni Y23 atau Y32. Yang ni you kena tukar, maknanya you kena bahagi 100 lah. So you dapat 2.566 plus J 1.102 per unit. Yang ni you akan dapat 1.386 plus J 0.452 per unit. Boleh? And please be careful, kadang-kadang slack bus ni diberi 1.0, kadang-kadang 1.5, 1.05, kadang 1.06. So kena hati-hati. Boleh? So dekat slack bus kita tak buat apa-apa.
Ya je. So value dia ialah 1.05 plus J kosong lah sebab dia 1.05. Angle kosong kan. So sama je yang ni lah. Dekat bus 2 dan bus 3 kita assume pada pre-fault value ialah 1. So for the first iteration kita guna equation. Kalau you tengok kat sini equation dia guna Y kecil. So dia tambah je. Jangan confuse. So maknanya you kena get familiar guna satu teknik lah. Jangan silap. So equation dia ialah P2 sebab dia dekat bus 2. Dia guna P2 schedule minus JQ2 schedule bagi dengan V2 conjugate tambah Y12 V1 Y23 V3. Maknanya tidak ada elemen V2 lah. Sebab V2 dekat sini. Bahagi dengan Y12 tambah Y23. Maknanya bus ataupun dia sebenarnya ialah Y22 nya. Y22 diagonal. Okay, ataupun dia ialah connection Y yang bersambung dengan bus 2 ni. Maknanya 2 ni ya. Cuba kira. Dapat tak jawapan sama dengan saya? Cuba kira P2 sekarang. P2 2.566. So yang ini ialah 2.566. Yang ini negatif akan jadi ni oleh kerana dia positif, tak nak salah, akan jadi tolak 1.102 J 1.102. V2 ni 1, Y12 10 tolak J20, 10 tolak J20 darab dengan V1, V1.05 jangan silap. And then Y23 16 tolak J32, 16 tolak J32 darab dengan 1 lah, V31. Yang ini ialah Y22. So dia ialah ditambah V2 kan. Dia dapat 26 tolak J52. Dapat tak jawapan yang ni? Boleh cuba kira? Cuba kira. Hello, ada orang tak? Boleh saya jap. Cuba. Kelas ni saya cakap terus terang, dia memang cara guna kalkulator tu lah, you kena cakap. Sebab you kena buat calculation dengan cepat. Kalau you lambat, you tak dapat jawab. Sebab jawapan kadang saya suruh buat sampai converge. Saya pernah bagi soalan ni pada tahun 2000 apa tak ingat, 2017, 2016 gitu. Saya suruh buat sampai converge. Apa? 4 ke 5 iteration. Saya pun tak perasan. Tebal budak-budak semua buat. Sebab dia kena buat banyak iteration. Okay, so you kena cuba, you kena buat. Log flow ni memang you kena guna calculator, pandai, kena cekap lah. Kemudian bila kita go for fault analysis, kita banyak akan refresh balik ataupun revise balik you punya knowledge tentang circuit analysis lah. Thevenin theorem kan, current divider rules, voltage divider, benda tu semua. But bila fault nanti dia just circuit theory je sebenarnya. Boleh? Boleh dapat? Cuba. Dapat tak? Dapat sir. Betul ni? Okey, yang first biasanya student pada first iteration dia betul. Seterusnya tu yang salah. Okay, so kita go for B3. V3 kat sini, you punya power 1.386. 1.386 tolak J 0.0452 0.452 bagi dengan V3 tak ada masalah, initial kita 1 bagi dengan 1.
So Y13 yang ni 10 tolak J30. 10 tolak J30 darabkan dengan B1 kita 1.05. Y23 16 tolak J32. 16 tolak J32. Tapi yang kat sini ya jangan silap. Biasanya kat sini pun kadang student buat silap, darat 1 juga. Salah. You kena darat dengan 2 V2 pada first iteration ni. So value yang you dapat ni masuk dalam ni. Kira darat dengan Y23 ni. Bagi dengan yang ini ialah Y33 lah. So dia ialah yang connected with bus 3. So dia ialah 16 tolak J62. 16 tolak J62. Sorry sir. Ya. Yang kenapa yang tukar jadi 2.566 jadi 1.102 tu? Mana? Kan yang dia bagi P dengan Q kan 256.6 dengan 110.2 kan. Kenapa kena tukar jadi 2.566 tu? You kena bagi 100. Ni dalam megawatt. MVAR. You kena bagi 100 sebab you pakai base 100 MVA. Oh, okay. Dia punya calculation semua dalam per unit. Okay. So kat sini per unit. Okay, ni per unit. Per unit belajar dah kan dekat EPS. Power system kita biasa pakai per unit. Boleh? So dapat berapa jawapan? Dapat tak jawapan? Biasanya kalau student tu dia tak datang kelas ataupun dia tak pernah buat, dia akan silap dekat mana? Dekat sini dia dah silap lah. Sebab dia tak pakai. Sebab dalam equation dia tunjuk dalam bentuk general form kan. Kat sini sebenarnya juga kena pakai. Ni belum masuk iteration kedua lagi. Ni first iteration. That's why Gauss-Seidel dia slow. Dia slow sebab dia kena bekerja daripada 2, 3, 4, 5. Kalau ada 10 bus, dia kena buat 2, 3, 4, 5 sampai habis. Maknanya nak kira bus 3 kena dapatkan bus 2. Voltage kat bus 2 ni. Bus 1 tak ada masalah sebab dia slide bus ataupun dia reference, dia maintain, dia tak bertukar. Yang ini bertukar. So for the first iteration, untuk kira bus 3, you kena kira bus 2 ni. Ni gambar dia 1 ni. Maknanya 1 ni indication dia ialah first iteration. Kalau yang asal ni, kalau 2 ni, dia initial, kosong kan. Maknanya pre-fault value. Okay, cuba kira, dapat tak? Ni memang kena cuba lah. Kena buat calculator. That's why dalam this subject sebenarnya, for those who are memang bercita-cita untuk dapat A, you kena bukan setakat you kena faham dan you boleh mengira dengan laju. Biasa you kena training, you kena cuba dengan laju. Sebab saya dulu pernah belajar, saya tak nak belajar subjek ni. Saya dulu electronics. Tapi bila masa master tu by course tu ada satu subjek tu dia kena buat calculation. Dia bukannya dia tak boleh buat, you kena buat laju. Masa tu saya sampai suruh wife saya jaga masa. Soalan final ada 3 soalan dalam masa berapa? 2 jam. 2 jam. So satu subjek lebih kurang dalam 40 minit. So bukannya you tak boleh buat. Biasa kalau buat macam biasa, speed yang biasa saya boleh buat. You boleh buat calculation solution tu dalam masa dalam 40-45 minit. Tapi bila final exam you kena, sebab you nak semak balik kan. Saya kena buat laju dan juga betul. Sebab yang itu memang kena pakai partial derivation, kamera tak ingat lah subjek tu. Yang mana akhirnya saya tak pakai pun. Tapi itu pengalaman lah. Kat UTM subjek tu nama dia Computer Control System. Computer Control System. Saya belajar power. Subjek ni saya dapat A. Saya seorang dapat A dalam kelas. Dan lecturer saya tu, Prof Joe nama dia. Dia tahu subjek ni memang ramai fail. Dia kata kalau seorang lulus, seorang je lah lulus. Lain semua fail. Tapi dia buat macam mana cara dia? Katalah saya final exam ataupun total coursework dan juga final exam saya dapat 70. So orang lain semua dapat 20 ataupun 30, 40. So saya punya markah ni dia up sampai 95.
So apa? Tambah 25 kan? So orang lain pun dia tambah 25. So orang lain selamat lah. Tapi katalah waktu dalam satu kelas tu, satu semester tu, ada seorang tu memang pandai dapat 90, dia akan tambah 5 saja. Yang lain semua dulu fail lah. Kalau dia tambah 5, 40, tambah 5, 45. Master, dia kena dapat at least B minus, B. Dia dapat B, maknanya dia kena dapat, kalau UTM punya sistem lain, you all punya sistem, saya dulu lain. Saya dulu A 85 bawa A. 80 hingga 84 A minus. You all apa? You all 80 dah A kan? That's why kalau dulu UTM ni panggil Universiti Tendang Mahasiswa. Susah nak skor. Boleh? Ni dapat ni? Boleh dapat? 1.011 tolak J 0.0353. Siapa dapat? Angkat tangan. Belum, salah sikit. Kena buat. That's why saya boleh garanti kalau you tak pernah buat, nanti kalau you dalam peksa you mula baru nak start buat, you takkan dapat jawapan. Walaupun you meniru. Boleh? Saya pasal sekarang ni, saya tak boleh buat kelas lebih daripada sejam. Dan sepatutnya memang macam tu. Sebab takut you stress nanti. Dengan you punya line internet slow dan sebagainya. Sebab biasanya kalau video asynchronous 10 minit tu represent untuk sejam. So kalau untuk kelas 2 jam, sebab unit kelas sepatutnya bukan 2 jam kan, bukan dalam sejam 40 minit. So video dalam 20 minit tu untuk satu sesi, untuk 2 kredit, 3 kredit. 2 jam lah. So kalau kelas online maksimum kena sejam ni, sebab satu lagi saya nak video ni nak buat ni pun nak upload kat YouTube pun lama nanti. Kalau lepas kelas lebih daripada sejam, sebab minggu lepas kelas saya buat lebih sejam, dia slow sangat. Boleh dapat yang ni? Sir, Yep. kalau yang PQ tu kan, kalau patutnya dia tambah kan, negatif 2.56. Mana? Yang 2.566. 2.56 ni positif. Okey, silap. Dia silap betul-betul. Dia ialah negatif. Negatif dia positif. Silap itu. Kan dia kata, saya pun dah tak ingat. Dia negatif. Ini pun sebab dia load bus. Silap. Yang ni negatif, yang ni positif. Kan? Dapat tak? Kan? Saya pun tak ingat. Saya pun salah. Kalau macam tu baru dapat jawapan. Betul. Sebab awak ingatkan saya. Sebab dia lah load bus. Macam saya kata itu, dia load bus, so dia the current flows out. Dia bukannya masuk. Kan? Kalau load, kalau power, kalau generator, the current masuk dalam bus. Kalau load, the current keluar. That's why dia negatif. So silap ni negatif, ni positif. Sebab negatif jadi positif. Okay, dapat 1.01. Kemudian ni baru first iteration. Kita go for the second iteration. So untuk second iteration sama tadi ya. Ni negatif 2.566 tambah J 1.02 bahagi yang ini biasanya kadang-kadang student tak buat mistake. Dekat sini lah biasa student buat mistake sebab kat sini biasanya you guna V2 kan, you pakai 1 kan default value. So kat sini student lupa, yang pertama dia lupa nak conjugate kan. Yang kedua dia lupa nak update lah. So sebenarnya you kena pakai value yang update. 0.9825 ni value yang ni. Kan? Ni ialah V2 for the first iteration. And then kena tambah sebab conjugate. Kemudian Y12 macam tadi lah. Yang ni semua maintain. Ni value yang maintain. Y ni semua value yang maintain. Tak berubah. And then yang ni V3 for the first iteration. So you kena pakai yang ini. Okay. Cuba kira. So you dapat V2. Ni baru second iteration ni. Soalan suruh buat berapa iteration? Tak kita buat lah sampai berapa? Sampai converge. Okay. So kalau you ingat contoh yang saya bagi hari Isnin itu,
Kan saya suruh tengok guna cari dia punya epsilon kan, maknanya cari dia punya error kan. So saya jarang guna soalan tu. Biasa saya akan bagi tahu berapa iteration you kena buat. So yang ini you boleh pakai lah. So yang ni saya rasa 4 iteration. So yang ini you dapat, sepatutnya you dapat ni lah. 9816 tolak J 0.052. Boleh dapat lah. So yang next you kena kira V3. So yang ini maintain value sama, cuma yang ini V3 ni, V3 yang you dah dapat tadi belakang ni, dan conjugatekan dia. Okay. Kemudian yang ni semua maintain. Ni maintain ni, value-value yang maintain. Cuma yang ini you kena kira yang ni. Pakai yang V2 2 iteration ni. You akan dapat yang ni. So you boleh cubalah. Kau saya tunggu lambat sangat habis ni. Okay. Saya cuba buat kelas tak sampai sejam lah. Okay. Boleh dapat? Dapat yang tu? For the next iteration, yang ini dia suruh buat sampai 7 iteration. Boleh lah cuba, siapa nak cuba? Okay, contoh yang ni biasanya dalam exam saya akan beritahu lah berapa iteration. Biasa sampai 4 iteration lah. Kalau sistem tak kompleks lah. So yang ni sampai 7 iteration. And then at the 7 iteration you dapat V2 ini value dia. And then V3 ini value you tukarkan dalam magnitude and angle. So you dapat V2 dengan V3. Next, daripada sini you kena kira soalan seluruhnya ialah soalan slide bus kan. Cari slide bus. So yang ini nak cari slide bus. Kalau you perhatikan dekat bus ni tadi, you kena cari current flow sini kan. Mencari S12 dengan S13. Kemudian nak cari slide bus ni, you tambahkan lah S12 tambah S3 ni. S13 ni. Sebab current masuk sama dengan current keluar-keluar ni. Okay, atau you pakai this equation lah. V1 conjugate V1 Y12 ni ada equation dia. So dapat 4.095 tolak J 1.89. So ni slide bus. Daripada sini you tahu dah setiap voltage pada bus masing-masing, you kira line flow. Cari line flow I12, I13, I23. I12 ni sama dengan negatif I21 kan, dia sama je. So kalau negatif nanti dia negatif terbalik je lah. So I12, Y12 dah dapat V2 tolak V1 tolak V2. So you dapat 1.98.08 J per unit lah. Ni value semua per unit, jangan silap. So I13, Y13, V1 tolak V3 dapat yang ni. I23 sama dengan negatif I32, Y23, V2 tolak V3 dapat value ni. Once you dapat yang ni, you boleh kira you punya line flow. Yang ni lah. So saya kata, that's why saya kata bila soalan complete question ni, agak-agak you boleh buat tak dalam masa setengah jam. Ataupun you final 3 jam, mungkin dalam 40-40 minit itulah. Okay, ini dah biasa buat kan. So ni complete question lah. Okay, so cari S12, S21, S13, S31, S23, S32. Sebab yang ni semua kita dah tahu. Dan jangan lupa conjugate kan, you akan dapat value yang ini. Daripada sini you boleh cari you punya line loss di mana you tambahkan saja S12 dengan S21 dapat loss yang ini. Okay, S13 yang ini tambah yang ini you akan dapat S13 punya loss. S23 yang ni tambah yang ni you akan dapat you punya loss. So daripada sini you boleh construct you punya power flow diagram. Okay, so you dapat ini you punya value. Anak panah ni menyatakan dia adalah real power. Okay. Ini kalau you tengok ni dia dah ini dalam per unit.
Yang ini dia dah darab 100 dah. Okay, loss ni dah darab 100 sebab dia adalah MVA ni per unit. Ni MVA. MVA ni maksud dia megawatts tambah MVAR. So yang atas ni anak panah ni dia adalah real power, yang bawah ni ada tanda tengah-tengah ni dia adalah reactive power. So this is the power flow. Dalam kurungan yang atas ialah real power punya loss. Kurungan bawah ni dia adalah reactive power. Okay. So the power flow kita panggil converge power flow lah, solution. So yang mana kalau you tengok ni 409 ni, yang atas ni mesti tambah dengan ni akan dapat jawapan 409. So yang ini 191 tambah dengan 65 ni akan dapat 256. Cuma yang ini kalau tengok value yang masuk sama dengan yang keluar kan. So 205 sama dengan 138 tambah 66. Okay, so ini adalah solution untuk this question. Yang ini exercise. Boleh cuba tak? Buat DIY. Yang mana kat sini sekarang you ada reactive, you ada dekat bus 3 ni, dia ialah PV bus. Soalan dia, obtain the power flow solution using Gauss-Seidel method. Maknanya yang pertama you kena cari voltage V2, angle 2. Okay, yang kedua you kena cari angle 3 dan juga Q3. So yang ini quite tricky, you kena refer balik nota saya. And then you cari select bus. Once you cari select bus, you dapat SG PG1 plus JQ1. Then you cari SL12, SL21 kan. Yang ni S12, S21, ni S13, S31, S23, S32, S23, and then you dapat loss. Lepas tu you float balik. So cuba buat, boleh cuba. Kalau ada masalah boleh tanya. So ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita stop kat sini. Kita cuba okay, kita cuba next week kita akan cuba masuk new topic. Kita akan cuba tengok Newton-Raphson punya teknik. Sebab Newton-Raphson ni dia agak complicated sikit, mathematical dia agak hard sikit. Sebab kita kena pakai partial derivation, nak cari Jacobian dan sebagainya. Boleh? Okay, tak ada soalan lah? Boleh cuba lah? Boleh. Boleh doktor. Okay, that's all. That's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, sir. Betul.